Okay, kali ni aku akan share 5 list romance movie yang aku akan share. Dia punya review, dia punya apa yang menarik dalam cerita ni, apa intipati dalam cerita ni. Ini aku pilih ikut urutan lah, yang best dan yang paling best. So yang nombor 5, kita mulakan dengan Me Before You. Me Before You cerita tahun 2016. Dan biasanya cerita ni banyak orang dah tengok lah, sebab cerita ni cerita baru. Berbanding dengan list aku yang aku akan list lepas ni, dia agak ke bawah, agak ke belakang sikit, cerita lama sikit lah. Lakonan Sam Claflin dengan Emilia Clarke. Okay, so Me Before You ni secara ringkasnya kisah macam mana watak heroin dalam cerita ni, Lu, macam mana dia susah nak cari kerja. So sampai dia jumpa satu pekerjaan ni nak bantu family dia lah, nak cari duit. So sampai dia jumpa satu pekerjaan ni, pekerjaan yang dia kena jaga orang sakit. So hero yang cerita ni lah, Will. So dia kena jaga orang sakit, dan dalam cerita ni macam mana Will ni tunjuk lah dia punya provoke, dia punya protes yang dia tak suka dekat si penjaga baru dia ni kan. And bagus ni juga si heroin ni, si Lu ni, dia pun jujur juga yang bila yelah orang dah protes, so dia bila kita nak jaga dia, dia tunjuk perangai yang tak bagus kan. So dia pun jujur lah dekat Mamat ni, yang dia pun jaga, kerja ni sebab wang je, sebab duit je. So agak dingin lah mula-mula kan, bila dah masing-masing confess benda yang macam menyakit hati kan. Macam biasa lelaki ni, dia adalah dia punya ego kan, dia tak nak kena kacau, macam dia boleh jaga diri dia je lah. Will ni asalnya orang yang normal, sihat je. Dia ada pekerjaan, career yang bagus semuanya, sampai waktu satu keadaan ni dia accident, kena langgar waktu dia lintas jalan kan. So cerita ni walaupun agak mula-mula dia dingin apa semua, end up dia fall in love lah each other, sebab perempuan ni jaga dia betul-betul lah kan. Dia lama-lama dia dah in love dengan lelaki ni, dengan hero ni. So lelaki ni pun daripada niat nak bunuh diri, niat rasa macam hidup ni dah tak boleh nak teruskan kan, sebab dia pun akan mati. So perempuan ni lah yang pulihkan balik dia punya semangat dan menggagalkan rancangan dia nak bunuh diri. Dalam cerita ni adalah bab-bab sedih dia, bab-bab happy dia, bab-bab yang kelakar dia. Dan apa yang aku suka dalam cerita ni, sense yang digunakan oleh si Lu ni. Lu ni dia guna accent British kan. Kalau kau tengok macam Harry Potter, macam mana dia punya slang kan, Potter, Watts. So sedap lah dengar. Okay, yang keempat, bagi aku cerita ni agak rare sikit, rare dan best. Walaupun cerita ni agak tak berapa famous lah kat Malaysia. Kat luar negara mungkin famous, mungkin ramai orang ada yang followers dia. Tapi kat Malaysia cerita ni aku tengok macam agak kurang dapat kurang follower. Tapi rugi kalau kau tak tengok, sebab cerita ni banyak moral dia. Dan apa yang rare aku nak cakap pasal cerita ni, walaupun nama dia cerita romance, tapi dia tak sama macam cerita-cerita lain, sebab dia bukannya kisah orang yang bercinta. Macam kisah lain, kisah lain macam agak klise lah kan, orang-orang bercinta, orang-orang sweet-sweet. Tapi cerita ni diorang tak bercinta pun. Just kisah macam mana orang yang shock sendiri, orang yang dia tunjuklah macam mana bila dia dah fall in love in someone. Dan benda ni reality dia ramai yang macam ni, betul tak? Dan macam mana dia nak move on daripada kisah dia. Tajuk dia 500 of Summer lah, kena Joseph Gordon dengan heroin dia ni Zoe, susah sikit nak sebut nama dia ni. So Joseph Gordon ni banyak lah cerita dia berlakon. Kalau korang tengok cerita yang paling famous, Inception lah, lakonan dengan Leonardo DiCaprio. Cerita tahun 2009, agak lama ke sejam lebih cerita dia. Cerita ni macam mana aku nak bagi tahu dia punya banyak antipati dia yang kau boleh dapat. Dia terjumpa someone yang dia dah boleh buat dia jadi in love. Perempuan ni pula, heroine cerita ni baru kerja kat company yang dia kerja. Hero dan cerita ni pun dia dah lama dah kerja kat company ni, 3-4 tahun. And bila ada perempuan baru datang kerja, dia in love lah dengan perempuan ni. And perempuan ni pula ada satu karakter yang dia pandai ambil hati. Dia macam, ini satu kesilapan yang aku nak bagi tahu dalam ramai-ramai lelaki kat luar sana kan, yang mana sebelum ni single ke atau susah nak dapat pasangan ke. Dia bila ada perempuan yang good looking, satu lah, memang Mamat ni pun suka perempuan ni sebab good looking lah.
macam mana yang dia suka senyuman perempuan ni, dia suka karakter perempuan ni. Tapi bila perempuan ni lain selesa dengan lelaki ni, perempuan ni tunjuk macam dia happy, terus nak jatuh cinta. Tu susahnya tu. Dan bila dia dah jatuh cinta dengan perempuan ni, dia terlalu straight sangat. Jadi nanti sendiri yang frust kan. So benda ni lah yang aku cakap, macam dalam video-video tips sebelum ni aku bagi tahu, perempuan ni dia memang complicated. Dia sendiri pun mengaku dia complicated. So korang tak boleh nak perasan yang bila dia macam suka kita pun anggap sama-sama in love kot. So jangan terlalu ni sangat, dan jangan kita berharap terlalu awal, melainkan kita slow-slow dulu, bagi dulu orang kata skill-skill. Tapi niat kena baik janganlah niat tak baik kan. Nanti orang kata macam aku nak main dengan perempuan pula. Still niat yang baik. So dalam cerita ni macam mana dia tunjuk kesian lah dengan Muhammad ni kan, sampai dia last kali dia kena move on. Dia ada watak adik dan cerita ni, adik perempuan dia yang selalu bagi advice kat dia, selalu matang juga adik si budak perempuan ni kan, dia kecil ni. Dia cakap yang sebenarnya bukan yang lelaki ni suka perempuan tu she's the one pun, tapi sebab dia sukakan kenangan-kenangan indah yang dia dah buat dengan perempuan tu. Macam ni lah yang jadi bila realitinya. Sebenarnya ramai kat luar sana yang bila dia susah nak move on sebab dia disebabkan kenangan indah yang pernah terjalin dengan kawan-kawan, dengan orang yang dia pernah rasa suka. So disebabkan kenangan indah ni lah yang buatkan dia susah nak move on, dan dia rasa macam itu orang yang dia patut cinta. Sedangkan kita boleh cari someone yang betul-betul cintakan kita dan boleh cipta kenangan indah yang sama. So korang kena betul. So macam mana korang kena orang kata benda yang kita boleh ambil dari cerita ni, macam mana pengajaran dia. Jangan terlalu confident sangat, nanti sendiri yang menyesal. Yang bagusnya si hero ni, dia tak terus hanyut dengan kegagalan cinta dia. Walaupun cerita dia fail, tapi dia move on dengan satu nafas yang baru lah. Rambut dia dulu serabai pun dah jadi bagus, rambut dia jadi kemas. So 500 of Summer korang kena tengok. Okay, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni bagi aku antara favourite cerita aku juga lah. Sebab cerita dia walaupun agak klise, macam mana someone yang each other yang mencinta, and then last kali heroine dia pun ada leukemia, yang korang tak tahu lah apa jadi ending dia. So walaupun agak klise, tapi still dia macam evergreen. Sebab dia macam waktu zaman-zaman cerita monyet lah orang kata. Sebab cerita Walk to November ni cerita tahun 2002, memang agak lama. Cerita lakonan Shane West dengan Mandy Moore kan, watak London dengan watak ni Jamie. So macam mana kisah budak sekolah, ada dua orang yang berbeza darjat lah. Macam si Jamie ni, heroine cerita ni, dia yang jenis dia anak pedri, dia perempuan yang baik, perempuan yang jenis humble, yang sederhana. Si London ni memang orang yang banyak, yang ada geng kan, ada team. Dia pun jenis mamat yang popular lah, macam nakal-nakal, macam cerita Legend of Dark Satan tu kan. Macam mana hero ni, si London ni boleh in love dengan perempuan yang dia rasa macam perempuan selekeh, perempuan biasa-biasa. Sedangkan kawan-kawan dia pun selalu bahan lah kalau perempuan ni jalan depan orang apa semua. Dan apa yang membuatkan orang boleh in love, drama dalam yang orang kena buat, kira macam persembahan show untuk sekolah yang orang kena siapkan projek ni. Orang kena pentaskan bersama, orang kena pentas bersama lah. And si London ni minta tolong lah si Jamie ni untuk tolong dia. Dia memang tak tahu apa lah kan, macam mana dia nak buat lakonan pentas ni semua. Dan perempuan ni pun warning dia lah supaya jangan in love dengan dia. And untuk lelaki macam dia pun jawab lah, no problem kan. Sebab apa sangat kan permintaan daripada macam tu. Dia pun takkan nak suka perempuan macam tu. So bila dah sama-sama, faham lah, macam cerita lokasi kat luar ni pun kalau kita tengok banyak je kan cerita location kan. Bila dah lakon sama, bila dah sama bekerjasama, ada yang akan in love. Tapi still perempuan ni berpegang pada prinsip dia lah. Dia takkan jatuh cinta dengan si lelaki ni. Sampailah ada perkara yang terjadi yang buatkan orang in love dan orang saling ikhlas antara satu sama lain. Dan yang menariknya,
si Jamie ni ada request lah dekat London ni apa benda yang dia nak buat. Dia nak 2 place at once. Dia nak berada kat satu tempat yang orang kata ada 2 tempat kan dalam satu masa. Dan yang kedua dah pakai tattoo. So London ni pun bawa dia malam-malam pergi buat benda yang baik lah, yang fikir bukan pula. So dia pun buat surprise lah. Dia pergi kat sempadan border antara 2 negara. Dia suruh Jamie ni diri kat border tu. So dia bagi tahu lah yang tu permintaan dia nak ada 2 tempat dalam satu masa. Dan pakai tattoo tu bukanlah dia cucuk tangan dia tu pakai tattoo tu lah kan. Pakai shinggam ni macam kita buat dulu. Tattoo yang lap tarik ada ada rama-rama. So macam yang korang tahu lah, ending cerita ni bukan happy ending juga lah. Tapi apa yang best moment dalam cerita ni, macam mana lelaki ni cara dia appreciate perempuan ni, macam mana daripada seorang nakal berubah jadi baik, macam mana cinta ni boleh merubah dia untuk jadi yang lebih baik. Dan aku suka ayat dalam cerita ni. Yelah, cerita ni pun based on novel yang famous lah daripada novelis Nicholas Sparks. Nicholas Sparks ni novelis yang famous lah dekat luar negara. Memang banyak novel yang dia buat, novel-novel romance yang banyak jadikan movie dan di-adapt jadi movie. So ayat yang famous dalam cerita ni, love is like the wind, you can see it but you can feel it. So itu after si London ni kehilangan lah si Jamie ni, lepas perempuan ni dah mati kan. So next, okay, nombor 2 ni aku rasa ramai juga yang tak tengok, tapi kat luar negara pun still famous. Cerita ni memang orang kata antara cerita love yang top jugalah. The Notebook ni merupakan karya novel daripada Nicholas Sparks juga. Memang kau tahu je lah kan, Nicholas Sparks kalau dah buat cerita, dia dah karang novel, memang cerita-cerita dia, roman cerita dia memang best lah. Okay, cerita tahun 2004 ni lakonan Ryan Gosling, iaitu watak sebagai Noah, dan Rachel McAdams. Ramai yang kenal kot kalau ada tengok cerita-cerita romance kan. Untuk perempuan mungkin kenal lah. Banyak cerita-cerita romance yang dilakon juga heroin ni, watak Ellie. So okay, dalam cerita ni perbezaan antara 2 darjat jugalah. Macam mana si Ellie ni dalam golongan yang berada, yang Noah pula lelaki biasa je. Pada mulanya macam mana dia tunjuk cara tackle si Ellie ni pun menarik lah. Tak adalah apa orang kata, macam effort lah dia tunjuk kan. Sebab Ellie ni tak terus nak shock dia. Dia pun memang tak suka si Noah ni. Noah ni pun orang biasa je. Dia tunjuk lah dia punya style, dia punya bad boy punya perangai tu. And then sampailah si Ellie ni pun boleh in love dengan dia. Tapi mak dia memang macam biasa kan. Mesti ada part klise macam tak direstui oleh parents. Dan reality ni pun ramai macam tu. Dan sebab mak dia ni pun pernah in love dengan dulu boyfriend lama dia pun orang biasa. Dan sampai dia bawa lah anak dia ni pergi jumpa ex ni, dah tua lah kan, tapi still kerja biasa. Dia nak tunjuk yang lelaki biasa ni tak ada kemajuan lah, macam tak nak majukan diri. So itulah dia nak kenen-kenen kan anak dia ni dengan lelaki yang layak lah, lelaki yang lebih berkejaya dan ada kasta yang tinggi lah. So ada banyak dugaan lah kan dalam diorang punya drama ni. Sampai si Noah ni frust lah, daripada muka dia clean berjambang apa semua. Dia ada satu janjian yang diorang akan terima surat. Noah ni akan tulis surat hantar dekat si Ellie ni, tapi satu surat pun tak sampai dekat si Ellie ni. So dapat je surat dia, mak dia ambil. Sampai semualah satu surat pun si Ellie tak dapat. Itu yang bila one day, one fine day, diorang jumpa juga. Diorang jumpa, yang Noah pun cakap lah, yang Noah memang aku tulis apa surat. Macam tu kan. Rupanya di sebaliknya perempuan tak dapat langsung pun. Dan banyak masalah yang terjadi. Akhirnya diorang pun bersama kan. Tapi yang bagusnya diorang bersama sampai tua tau. Dan mati pun sama atas katil. Waktu dah tua mati sama-sama atas katil. Dan kenapa tajuk Notebook? Sebab perempuan ni, heroin ni, si Ellie ni, bila dah tua dia ada masalah hilang ingatan. Atau biasalah kan orang tua kan, dia nyanyuk apa semua. So dia lupa lah pasal Noah ni, suami dia sendiri. Memang kejap-kejap dia ingat, kejap-kejap dia lupa. Macam amnesia apa ada. So si Noah ni tulislah segala kenangan, memories yang ada antara diorang ni dalam notebook. Dan dia ceritakan balik dekat bini dia,
Dan bila bini dia dengar je, bini dia happy lah kan. Dia baru dah dia kenal suami dia balik. Struggle ni si Noah ni nak dapatkan cinta dia. Korang boleh inspire lah, boleh ambilkan tips. Okay, the first talk number 1. Yang ni aku rasa memang semua dah tengok lah kan. Aku tak tahu kalau masih ada yang belum tengok. Cerita ni memang kat luar negara famous, kat Malaysia pun famous. Maksudnya peminat daripada tempatan pun ramai yang follow cerita ni, iaitu Titanic 1997. Paling lama daripada cerita-cerita lain yang tadi aku dah bagi tahu. Lakonan Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio. So cerita ni tak perlu disangkal lagi. Siapa yang belum tengok tu, siapa yang dah tengok pun ada yang tengok lagi berulang-ulang. Cerita ni memang kalau dalam carta aku kan, Titanic ni sebagai yang pertama lah. Dan kenapa? Sebab banyaklah orang kata momen-momen yang indah dia dalam cerita ni kan. Macam mana percintaan antara dua darjat juga kan. Sebab si siapa watak Jack Dawson ni, Jack ni orang biasa juga. Macam mana dia masuk Titanic, dia naik kapal Titanic tu pun melalui judi je, melalui menang tiket. Sampai dia bercinta. Ikutkan memang kawan dia pun cakap tak mungkin lah kau nak suka, kau boleh dapat perempuan tu kan. Sebab dia ada pandang perempuan yang dia in love lah. Terus cerita pertama lah, si Rowan dalam cerita ni, si Rose ni daripada memang golongan orang kaya lah. Ada tunang lepas tu. So macam mana cara si Jack ni tackle hati dia, bawa perempuan ni keluar daripada kebebasan. Sebab perempuan ni kata dia tak, Rose ni dia walaupun dia kaya, dia ada macam-macam, tapi dia tak suka. Dia rasa dia kena kontrol. Dia rasa macam dia burung dalam sangkar. Sampaikan dia kena tampar dengan tunang dia kan. Dia pergi dating dengan Jack ni. Adegan love, adegan yang selalu orang guna kan, you jump I jump. Macam mana powernya si Rose ni nak mengejar cinta dia. Dia dah turun dalam bot penyelamat, dia boleh lompat naik balik ke kapal besar tu balik, semata-mata sebab dia tak nak pisah dengan Jack ni. Sebab elok dah tadi orang turunkan dia kan, naik kat dalam bot penyelamat sementara kapal tu nak tenggelam dah. Maksudnya cinta diorang ni bukan setakat sebelah tangan je. Bukan si hero je yang berjuang untuk cinta ni. Si Rose ni pun sama-sama berjuang untuk cinta masing-masing. Tapi macam biasalah kan, sad ending lah. Walaupun dia fight untuk love diorang pun, end up diorang terpisah juga. Cerita ni pun banyak spekulasi kan. Banyak kata discussion kan. Kalau kat luar negara lah, kat Malaysia orang tak ada masa nak discuss cerita ni kan. Diorang discuss kenapalah si Jack ni tak naik sama-sama 14 tu kan, naik sama-sama atas papan pintu patah tu kan. Si Rose tu kan, dia baring atas papan pintu yang patah tu untuk survive kan. Sebab air tu sejuk sangat. Sejuk dia tu boleh menyebabkan mati, boleh menyebabkan matian. Orang kata kenapa Jack tak naik sesama. Bukan dia tak nak naik sesama, dia pun dah try dah naik sesama, tapi tak boleh kan, nanti jatuh lah. Mungkin memang seorang je boleh. Sampaikan ada orang kata nak Jack tu hidup balik lah, jadi ais hidup balik. Itu dah jadi macam Captain America pula kan, dah cerita Avengers. So apa pun, semua 5 cerita yang aku senaraikan ni walaupun best, masih ada banyak lagi cerita best kat luar sana yang mungkin tak ada dalam list aku. So banyak cerita lagi yang boleh tengok. Dan lepas ni aku akan share cerita Bollywood pula, ataupun cerita daripada belah Asia, cerita Indonesia pun. Indonesia jiran kita pun banyak cerita-cerita love yang best, yang kita boleh jadikan inspire ataupun sebagai knowledge untuk macam mana kita nak jadikan cerita ni indah. Okay, so ada apa cadangan, komen, opinion ataupun komen-komen korang nak share, kau share je. Semua ni boleh menjadi antara penyumbang idea dan benda-benda yang kita boleh kongsi bersama. So jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe untuk next video. Okay, so thank you.